struktur pasaran, cumanya recap sahaja. But there is something yang saya nampak masih ramai yang agak keliru mengenai sistem 3711 ni. Okey. Jadi saya kongsikan a bit lah. Kita masukkan something kita panggil momentum. Itu beza kita dengan another Merry Christmas. Merry Christmas. Okey. Itu yang beza kita dengan ada sequence Elliott wave untuk mapping. Jadi apa sebenarnya kita mapping? Ada dua. Yang pertama adalah structure dan yang kedua adalah momentum. Ni saya kongsikan sebelum kita masuk topik ni besok. Jadi kalau kita lihat kepada chart ini, kepada chart ni adalah untuk UJ. Ni contoh dia lah. Pasaran bergerak sama ada 5-3 ataupun 3-3. Jadi ingat benda tu. Dan apabila kita melihat kepada struktur 5 dan 3, macam mana nak identify dia? Kita identify kepada satu parabolic move. Satu parabolic move seperti yang anda nampak dekat carta weekly sekarang dekat UJ. Jadi ini adalah satu cycle 5, 3. Okey. Jadi kita nampak satu parabola. Jadi itu adalah satu complete cycle. Dan cycle ni selagi high di sini tak break, then ini masih boleh buat yang 3. Faham Sampailah kita ada breakout dia. Seperti yang kita nampak dekat chart UJ ni dah break. Ni dah break Jadi bila break macam tu, then kita ada satu cycle, 1, 2 dan kita ada satu siri pergerakan. Okey. Jadi dekat sini pun higher chances untuk dia buat another 5 dan 3. Selepas kita ada 5-3, kita akan nampak wassalam Rosdi, another 5-3. Itu idea dia lah. Sama ada 5 dan 3 kat sini, maksudnya at least ada nampak another 5. Okey. Dan struktur yang ini boleh lengkap dan breakout ke bawah. Dan kita ada satu cycle lengkap di mana ini adalah 3 dan besar dia adalah 5. Faham? Itu tak boleh ditolak kemungkinan. Jadi untuk jangka sama ada ini akan buat sama ada macam ni ataupun dia akan 3, lepas tu continue ke atas balik untuk lengkapkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sinilah kita menggunakan market dynamic. Tak apa. Fahamkan yang ini. Yang penting anda faham 5-3 ni dulu, kita melihat kepada momentum. Jadi, secara asasnya, kalau anda lihat struktur di selepas 5-3 ni, anda cuma nampak setakat ini anda cuma nampak 1, 2 dan 3. Itu secara visual. Betul Rosli? Itu secara visual. Macam mana kita nak tahu ini adalah 5? Yang pertama, boleh tak trade dia? Kalau dekat ini adalah monthly. Kalau kita ambil yang 5-3 yang pertama tu select, anda tarik Fibonacci, ada tak incomplete sequence? Jadi kalau kita lihat dekat sini, kalau kita ambil Fibonacci dia dah cecah Fibonacci 3 lekuk kat sini Ini dah cecah 100% level di sini. Dia dah sampai pun 100%. Ada 3 kemungkinan. Sama ada kita akan ada complete reversal, ini cuma 3. Ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah struktur 3. Kita sedang buat struktur 4 dan habiskan 5 untuk menjadikan 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu yang kedua. Kemungkinan yang ketiga kita adalah melihat
1, 2 diikuti oleh 1, 2, lepas tu pecut ke atas. Itu adalah option kita yang ketiga. Jadi itu caranya anda nak lihat apa possibility yang ada. So, jadi kita nak tahu, yang cerita kita nak tahu adalah cerita yang sebelah sini dulu. Cerita yang sebelah sini selepas 5-3 yang pertama tu. Okey, di situ anda pergi kepada time frame yang lebih kecil dekat weekly. Daripada 5-3 yang pertama ni setakat ini seperti yang kita sebut awal tadi, kita cuma nampak 1, 2 dan 3 lekuk. Setakat ini secara visualnya. Dan di sebelah sini pun anda nampak satu reset dekat time frame yang besar tadi pergi kat monthly. Anda pun nampak bukan 1, 1, 2, 3, 4. Dan the thing is, nampak tak? Bila ini membuat high, turun balik, reset, dia buat another high. Ini dekat stokastik Dan kalau dekat RSI ni tak nampak, cumanya kita nampak dekat stokastik dia ada satu yang lagi high Boleh nampak yang tu Rosli? Nampak yang tu Galih? Sunbi. Jadi maksudnya, kalau kita katakan ini adalah 1 dan 2, 1 dan 2, kita ada kenaikan balik, turun balik. The thing is, kalau kita lihat price ni, kalau anda zoom in macam mana zoom in? Tak nampak, mata saya pun tak nampak. Okey. Di sini kita ada satu low. Di sini the whole thing sini. Jadi ini cuma sama ada dia melakukan flat ataupun melakukan A, B dan C ataupun X. Okey, ini cuma 1 dan 2. Ingat, selepas 5-3 yang sebelah sini, kita akan jangkakan 5 lekuk. Sebab dia tak ada 5-3-3, yang ada adalah 5-3-5. Setakat ini, anda cuma nampak 1, 2. Daripada sini pula anda nampak 1, 2 dan 3. Boleh? Now, ini dah habis cerita. So, anda sedang jangka 5 lekuk. Selepas lekuk ini, anda menjangkakan 5 sekurang-kurangnya. So, setakat ini anda baru nampak 3. Jadi, struktur ini yang sebelah sini belum lagi lengkap. Anda akan menjangkakan bahawa current correction dekat sini akan menemui satu area support dan naik balik. Okey. Kalau kita nak katakan bahawa 1, 2 yang hitam ni, 1, 2 dan 3, apa syarat lekuk 3 dekat sini? Galih. 1 kat sini, dia boleh diagonal. Maksudnya 4 ni boleh masuk 1. Nampak? Kalau kita jangkakan ini merupakan lekuk 3, syarat untuk lekuk 3 adalah, kalau kita jangkakan dia sebagai lekuk 3, lekuk 3 dia tak boleh bersilang. Sini kena impuls. Okey, dia tak semestinya motif, dia boleh menjadi satu impuls. Maksudnya, apa dia? Dia tak cecah 1618. Faham? Okey. Daripada bawah ni, kita dah nampak RSI yang tertinggi. Kita dah nampak snake. RSI tertinggi daripada sebelah sini. Di sebelah sini. Ini adalah snake.
dan kita ada RSI yang tertinggi. Wassalam kini. Sama ada ini adalah 3 ataupun kalau kita satu lagi cara dia, ini adalah 3. Kalau kita nak cilok lah yang kecil sini 3 dia, sini 4, sini 5 dan menghabiskan 3 hitam. Apapun yang saya nampak setakat ini, kita nampak 1, 2, 3 setakat ini. Nampak? Cumanya kalau dia cross high di sini, okey, kita kena pecahkan yang ini menjadi 5 supaya dia tak cross. 1, 2, 3, 4 dan 5. Supaya 3 tadi tak bersilang. Dalam ni internal 3 ni tak bersilang. 3 yang ni. Boleh? Tu cerita besok lah. Cerita hari ni kita cerita pembentukan minda pedagang atas trend. Jadi anda cuma sibuk, anda cuma risau pasal dari sini. Struktur yang sebelah sini yang tak nampak. Cuma apa pun, the whole structure ni tak tradable sebab dia dah sampai 100%. Satu UJ tu tak trade. Monthly, weekly, dia dah cecah 100%. Kecuali anda trade dekat time frame kecil. Yang pertama, kena ada incomplete sequence. Tu benda pertama dia lah. Okey, ni kita cerita besok mengenai dan macam mana kita nak tahu bahawa ini masih boleh menjadi lekuk 4. Dan bukannya 1, 2, 3, 4, 5 kalau nak setakat elite wave lah. Dan lepas tu kita buat pembetulan yang lebih besar. Macam mana? Low di sini. Inilah guna yang ini. Inilah guna stokastik ni. Setakat ini dia belum break. Maksudnya ini tak break lagi. Ini tak break low dekat low yang membuat lekuk 2 ni. Ini low dia. Bukan low ini. Low ini. The whole momentum dalam the whole momentum ni dia belum lagi break 2 punya momentum. Kalau ini break 2, ada kemungkinan kita dah lengkap. Sebenarnya 4 ni dah lengkap dekat sini. Tu salah satu cara lagi lah. Tu nanti besok. Besok dan lusa kita akan banyak cerita pasal benda ni. Okey. Jadi itu cerita besok. Analisa pasaran kita akan buat bersama dengan Azni selepas ni. Jadi kita sambung topik kita pembentukan minda pedagang atas talian. Few things yang saya kongsikan kepada anda sebelum ini adalah kepada yang pertama, tolong buat anda punya bajet. Buat bajet anda, belanjawan anda. Start anda trade, kalau mereka yang trade currency, ini adalah wajib. Anda trade duit. Kalau tak jaga duit, macam mana? Kalau tak jaga duit sendiri, macam mana kita nak cerita trade duit? Itu yang pertama. Buat anda punya budget. Annual budget. Ni masa dia. Ini adalah masa dia buat anda punya annual budget. Ketahui sebenarnya berapa income, gross income yang anda jangka untuk tahun 2023. Mereka yang tak bekerja, you should be, kena ada, anda dapat duit dari mana? Semua itulah kalau mak bapak bagi ke, apa ke, instead of anda minta bila habis duit, duduk dengan parents, ataupun apa-apa source of income yang tak tetap, anda ada satu source untuk dapat duit, minta allowance. Faham tak? Anak saya tak bagi duit bila dia minta duit. Saya bagi dia monthly allowance.
Sebab saya tak diajar macam tu. Kalau saya dulu-dulu faham benda ni, jadi bila anda ada satu yang tetap, anda boleh start untuk nak buat perancangan. Kalau main belanja habis minta, belanja habis minta. Itu memang tak dapat nak buat anda punya anda punya bajet. Memang tak dapat. Anda akan belanja selagi ada. Kalau duk kena hulur kan, tak dapat. Tak dapat nak bajet. Okey. Nombor 2 adalah gross expenses. Untuk annual, berapa yang bulan-bulan anda kira dia untuk setahun, dan juga kepada lain-lain, contohnya anak sekolah dan lain-lain, raya. Buat benda-benda ni. Lepas tu tengok balik expenses anda, apa yang anda can't live without. Ni benda yang kena bayar. Lepas tu apa yang boleh dikurangkan. Faham? Rumah saya kalau nak tahu, TV pun tak ada, rosak. Kan? Nak buat TV, sebab tak ada orang tengok. Tapi kita ada Astro, 2 kad. 2 kad Astro. Kan? Kenapa masih simpan Astro? Sebab Liverpool. Itu je. Lain daripada tu nak kata tengok TV mana ada. Tengok Astro pun tak ada sebab Liverpool. Kenapa 2 kad? Sebab dia punya package tu masih yang package tahun berapa entah, masih murah daripada package sekarang. Astro call ke apa suruh tukar, saya tak nak tukar. Okey. Apa yang boleh dikurangkan? Kalau contohnya benda-benda yang anda boleh live without lah, yang boleh dikurangkan. Apa yang memang anda tahu itu tak patut dibelanja. Start untuk kurangkan benda-benda ni. Work on all this. Daripada situ anda tahu sebenarnya berapa retain income anda selepas tolak cukai. Boleh? Berapa sebenarnya retain income anda? Wassalam, tuan. Hari ni tak ada. Hari ni cuti. Satu dunia cuti, tuan. Kecuali untuk kecuali untuk kripto. Ada terima email kan? Pergi cek email yang XM hantar. Isnin minggu depan pun sama, tapi buka lewat dia pukul 5 petang. Lain daripada tu sama. Minggu ni, hari ni cuti. Market cuti. Kecuali kripto, kripto je buka. Nak trade juga, pergi kat money exchanger. Hari ni cuti kan, mana ada buka. Boleh? Besok pagi pukul 6, baru 6.5 minit, baru jalan. Boleh? Faham? Tengok email. Email dia hantar last week ke? Last 2 minggu ke minggu lepas? Bukan XM saja, semua. Satu dunia. Boleh? Sama-sama. Isnin minggu depan pun sama. Pukul 5 petang. Pukul 5 petang, silap saya. Pukul 5 petang baru jalan. Nak trade juga, pergi money exchanger, tukar duit. Ada bagi jadual dia. Dekat email pun ada. Kalau anda sibuk spread dekat broker kan, tengok spread money exchanger, ribu-ribu pip kan. At least 2,000 ke 4,000 pip 20 sen ke 30 sen. Okey. Ketahui berapa sebenarnya retain income anda. Now, nombor 2, buat latihan kepercayaan, belief. Kan? Buat your belief setting exercise. Buat belief setting exercise. Boleh? Buat ini untuk masa ni, buat dia tiap-tiap minggu, weekly. Sampailah hujung bulan 1.
Sampailah hujung bulan 1. Tak payah buat tiap hari. Buat dia tiap-tiap ni 20 ke 30 belief. Apa yang anda dapat daripada kepercayaan berkenaan? Boleh? Apa yang anda dapat daripada kepercayaan berkenaan? Contoh, saya percaya saya seorang scalper. Saya bagus untuk scalping. Dapat. Saya dapati ini sesuai kepada saya. Saya sentiasa berada depan chart dan saya faham bahawa lagi banyak entry, there will be more losses, but saya kawal risiko saya. Contoh-contoh dia lah. Ni bagi saya ini adalah exercise yang paling penting. Bukannya belajar support resistance, candlestick, OHLC, bukan benda tu. Position sizing, bukan. Ni dulu. Hujung tahun ni, this is the best time untuk buat benda ni. Sebab untuk prepare, kalau anda dah trade setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan anda belum nampak actual macam hala tuju anda sebagai trader, anda tak nampak lagi. Adalah untung, ada pun untung, kadang-kadang ada untung banyak tapi tak nampak. You don't really trading ni macam tak dapat nak diharap. Kalau itu yang masih nampak kat mata anda buat benda-benda ni. Sebabnya anda nak buat objektif yang jelas. Kenapa kita buat belief setting ni? Sebab anda nak set objektif masuk akal. Jangan dengarlah yang pelik-pelik kat luar tu kan. Bukan tak ada orang buat, ada orang buat kan. Depo 100, withdraw setiap bulan 5-6 ribu, setiap bulan kononnya. Tak ada. Kalau ada, dia tak ada cerita kat Facebook, dia beli Facebook. Faham tak? Dia tak ada cerita kat Instagram, dia beli Instagram. Buat apa kan? Tak ada. Tak ada. Nak belajar datang kelas, letak 5-600. Tak ada. Kalau saya lah boleh buat benda tu kan. Dia tiap bulan depo 100 dia, tiap bulan dia withdraw 5-6 ribu. Saya minta nombor akaun anda je. Saya bank in duit kepada anda. Tak payah nak cerita nak belajar. Tak payah. Kan saya minta bank account anda je. Saya nak hantar duit. Itu je. Faham? Ataupun buat baitul buka office sebelah Baitul Mal. Hantar duit. Itu biasa Kimi. Faham? Belief setting. Nombor 3. Benda yang nombor 3 anda nak buat. Buat jadual harian anda. Tengok berapa sebenarnya masa yang anda ada untuk trade. Buat jadual harian anda. Trading ni bukannya kita tercongok depan chart. Tak. Itu bagi mereka yang scalping, yes. Bagi yang mereka yang intraday, ya. Tapi bagi mereka yang bekerja, nombor akaun. Mustahak tahun dan hilang 40 kg. 40 kg masuk hospital saya kali. Berat saya 65. Kalau hilang 40, tinggal lagi 25 kan. 65. Saya pun tak percaya. Tapi anggap yang mesin timbang tu rosak kan. Saya dah nampak angka 1 depan dia kali. 102. Rasa macam menang tingkat emas lepas 102. Faham? Buat jadual harian anda. Kering terus. Saya pun tak percaya 65. Saya dah nampak 102. Lepas tu saya tukar bateri yang saya pakai digital ni kan. Tukar bateri. Masih 102 juga. Saya ingat mesin tu rosak. Lepas tu tak nak timbang. 100. Sama lah kita. Saya 102 sendiri. Saya menang 2 kilo. Menang. Apa kata kita capai 140 kan? 140 lagi elok. Kerusi pun nampak. Saya terpaksa tukar kerusi. Sebab kerusi yang lama tu bawah dia pecah. Bagi ke anak. Tak berat dosa. InsyaAllah berat pahala sendiri. Okey, buat jadual harian anda. Anda nak tahu sebenarnya hari-hari itu
kat mana yang anda boleh buat analisa. Faham? Anda boleh buat analisa. Belajar guna limit order. Kan, belajar guna limit order. Jangan masuk at market. Faham? Belajar teknik macam-macam kan. Belajar teknik, macam-macam teknik belajar kan. Bila buka chart dia tekan, tak ikut pun teknik. Ada tip tak? Tolong hipnoterapi. Ada tip barang nak naik berat badan. Apa susah Kimi? Dia simple je Kimi kan. Kurangkan buih-buih dia ni. Boleh Kimi? Kurang tu je. Tidur cukup kan. Kaki kerusi patah. Kena nak duduk kalau kerusi plastik kena slow-slow. Saya dah penat dah azam tahun baru nak kurangkan berat badan. Dia tak payah azam-azam. Yang azamnya hari ni, besok lebih baik. Itu je. Setiap hari remind sendiri. Dah start beli pisang. Makan pisang, makan buah. Dia start makan pisang dulu. Saya cerita betul ni, saya bukan bohong. Nanti interview wife saya. Dia senyap, dia tengok saya beli buah pisang. Sila ambil kat rumah, saya bagi percuma. Betul sekali. Okey. Jadi buat jadual harian anda. Tengok sebenarnya, tolong buat benda-benda ni. Anda akan nampak banyak perbezaan cara anda berfikir bertrading. Kasyah, Waalaikumsalam. Kasyah, mana nama tak nampak? Ni seorang lagi ni, hilang. Hujung tahun baru nampak. Tolong buat. Seriously. Anda, terutamanya yang ini. Ini mungkin lepas tu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Saya second day hari ni. Kenapa aircon ni? Sekejap aircon pun panas. Sekejap. Okey, sekejap. Okey. Okey, ada soalan benda-benda ni? Okey. Benda keempat yang saya tinggalkan kepada anda pada minggu lepas Benda keempat, tuliskan teknik-teknik yang anda ada. Kalau tak ada, kita dah bagi website ada beribu teknik kat situ. Mana satu yang bagus? Semua bagus. Teknik 1, teknik 2, teknik 3. Tuliskan. Macam mana anda tengok arah market. Bila market tu ada arah. Saya rasa saya kena cover juga mengenai, sebab dalam sistem 3711 dia dah ada. Tetapi saya akan cover juga untuk Vantab market type. Vantab market type. Sekejap, saya semak saya punya nota lama. Untuk tahun depan saya akan cover juga yang ini. Sekejap. Ni kita cerita sikit lah. Di mana hilang dia? Sekejap ni sekejap. Dalam nota saya ada. Okey. Ni anda identify kepada teknik anda. Market type ni secara besarnya kalau ikut kepada Vantab ada 4. Yang pertama adalah market trending. Okey, market trending. Trending tu benda ni lah. Tu trending. Okey. Apa ada ikut testnya? Okey. Itu personality. Okey. Apa karakteristik market trending? Karakteristik untuk market trending adalah low volatility. Apa volatility?
Anda identify teknik-teknik yang ada tulis, dia untuk market type apa. Anda cuma trade market itu bila market tu berlaku, market type untuk teknik tu. Faham tak? Low volatility, up and down dia macam ni, dia tak besar. Dia naik macam ni je. Itu trending market type. Boleh? Sustain move. Liquidity tinggi. Anda tengok volume dagangan tinggi. High liquidity. Volume dia tinggi. Masa dia tengah buat benda ni kan, volume dia tinggi, tak drop. Liquidity. Anda tengok teknik-teknik yang anda ada, ataupun bila anda tengok balik trading anda yang pakai mana-mana teknik, anda tengok yang mana dia, anda masuk dia hit TP cantik je. Anda tengok apa jenis market tu, faham tak? Nampak jenis market macam tu, anda trade pakai teknik tu. Okay? Teknik ini adalah sesuai untuk, of course, trend following teknik. Sebenarnya ada banyak lagi. Saya cuma ambil yang besar, yang 4 yang Vantap punya asas. Yang 4 Nombor 2 adalah swinging market. Swinging market ni adalah basically pasaran yang sideways, yang besar. Ini adalah swinging market. Sifat dia moderate volatility. Wassalam Milan. Anda tengok teknik anda sesuai untuk market yang macam mana? Volatility, moderate, dan juga liquidity. Dia tak ada liquidity. Kalau anda nampak volume, tak ada volume yang mencanak-canak macam ni. Dia biasanya volume dia seimbang je, lebih kurang. Volume yang bawah MT4, MT5 tu. Ini sesuai untuk yang satu teknik yang untuk mereka yang lebih short term. Ini lebih kepada yang short term. Teknik anda mana satu? Dia cantik mana satu? Ni maybe macam SND, bagi mereka yang menggunakan support and supply and demand teknik, ataupun mereka yang menggunakan pivot, mereka yang menggunakan mereka yang menggunakan oscillator. Depend. Teknik tak ada satu, memang dia je. Dia bergantung kepada market type. AC Milan, Sunbi, Akashah dan semua yang lain, teknik yang anda pakai, main teknik yang anda pakai, mana satu dia? Trending teknik ke swinging teknik? Itu dua. Ni nanti saya ada nota dia, cumanya tak ada dalam ni, tak ada dalam Dropbox. Ni nota lama kita, kalau nak tahu. Ni nota-nota lama kita. Jadi anda tulis teknik-teknik anda. Anda tengok balik, bila anda pakai mana-mana teknik tu, apa bentuk market dia? Apa yang bila anda buat profit, bila duk profit, tekan profit, masuk dia pergi, masuk dia pergi. Apa jenis market dia? Adakah dia rupa macam ni, ataupun dia mencanak-canak macam ni? Anda masuk sini, anda masuk sini, anda masuk sini. Dia cantik je. Boleh?
Okey, trending dan juga swinging. Okey, dah. Nombor 3. Ni adalah untuk 3711 ya. Ini adalah cycling market. Cycling market. Di mana kita identify market cycle. Okey, market cycle, low, high, higher low dan higher high balik dan seterusnya. Ni cycle. Market yang bergerak dalam cycle. Ya. Sama ada cycle of 5, 3 diikuti oleh 5, 3 dan seterusnya, ataupun 3 diikuti oleh 5. Yang tak lengkap. Jangan hentam tu takut judi. Faham? Kita nak buang benda tu, Kak Syah. Jangan trade. Jangan pegang something yang dia macam ni. Kita buat benda berulang dalam pasaran. Apa juga teknik yang anda pakai? Apa juga teknik yang anda pakai? Semua betul. Cumanya apa market yang kena kepada dia? Ni cycling teknik. Cycling teknik ni volatility dia tinggi. Maksudnya up and down dia high volatility. High volatility. Dan beza dia dengan trending market adalah dia untuk market yang trending, volatility dia rendah. Beza dia adalah sini ada moderate liquidity. Tu beza dia. Mana satu teknik yang anda pakai? Sebab anda cuma nak pilih bila market tu buat keadaan macam ni. Sistem 3711 adalah ini. Cycling market. Okey, anda gunakan Dow, teknik Dow. Cycling market. Teknik Dow tu low, high, higher low, higher high, higher low. Okey, diikuti oleh yang lebih besar dan break. Itu teknik untuk Dow. Sama. Anda gunakan Wyckoff dia antara cycling dan juga kepada pasaran swinging. Wyckoff itu dia antara dua tu kan. Wyckoff sebabnya dia kepada range. Okey. Nombor 4. Okey, nombor 4 adalah kepada non-trending market. Ada teknik untuk dia. Non-trending market. Okey, non-trading. Ini adalah market yang choppy. Ni choppy market. Okey, high volatility tetapi mempunyai low liquidity. Ni beza dia. Kunci dia adalah kepada volatility dan liquidity. Jadi teknik anda mana satu di antara 4 ni? Jadi tuliskan teknik-teknik yang anda ada. Dah copy ni, dah screenshot dia. Nanti kita akan ada slide untuk dia. Dalam latihan kepercayaan tu macam choppy, yes, macam macam yang tanam koko tanaman yang ditanam. Yang metal semua, energi semua adalah kepada cycling market sekarang ni. Yang tanaman kecuali kelapa sawit adalah non-trending.
waktu ni. Untuk time frame H4 dan ke bawah. Cotton, tu benda-benda dia dah. Boleh? Jadi teknik anda, apa market dia? Anda lihat balik, mana yang anda pakai senang je. Tiap kali masuk, okey, kita tahulah lebih kurang dia pergi mana dan apa anda punya teknik memang dapat baca dia. Anda cuma trade bila anda nampak bentuk-bentuk market yang teknik anda mempunyai high probability. Faham tak? Ataupun disebabkan anda ada 4 jenis market type. Ya, ingat ya? Ada 4 jenis market type. Yang pertama tadi trending. Okey. Yang kedua tadi adalah swinging. Yang ketiga adalah cycling. Dan yang keempat adalah non-trading. Okey. Anda cari 4 teknik untuk setiap market type berkenaan. Kalau nak tahu apa yang kita orang belajar dalam Vantap, ni dia. Kalau nak tahu apa yang bayar mahal sangat ikut Vantap tu, ni dia. Faham? Ni dia. Apa teknik yang sesuai kepada jenis market dia. Dan kita akan buat position sizing model untuk setiap teknik berkenaan. Masuk akal tak, Rosli? Position sizing model untuk setiap teknik dan lain-lain position sizing model dia. Of course, ini pun ada pecahan dia lagi. Tapi ini dah lebih daripada cukup. Tak ada anda dengar orang sentuh benda ni kan? Akasha, ada tak orang sentuh benda-benda ni? Dia akan sebut mengenai non-trending dan trending saja kan. Saya cuba untuk cover semua ni dalam ni tapi tak dapat. Subjek ni agak terlalu luas terlalu besar. Jadi saya cuba ambil satu je. Kita ambil cycling market type dan kita ambil satu position sizing. Baru kita tahu market sesuai. Kita cuma tunggu market type tu terbentuk. Nampak tak kenapa dalam sistem 3711 kita cuma trade benda ni? Kita cuma trade benda ni, iaitu bila reversal di sini berlaku. Faham? Di mana kita ada cycling market. Inilah kita sebut sebagai incomplete sequence. Bila sequence dia tak complete, cycle dia tak complete. Saya nak masuk 4 ni dan cerita pasal 4 teknik untuk dia, pengsan kita. Swinging market type. Saya pernah cover tahun 2017-2018. Trading market type. Itu pun pernah kita cover 2017. Kalau siapa ada nota lama. Kan? 2019, 20, 21, 22 saya cuma cover ini sahaja. Sebabnya kalau saya cover semua ni, kalau saya cover semua ni, bila nak habis? Even yang cycling market type ni pun ambil masa untuk saya terangkan. Dan Alhamdulillah, ramai dah mula nampak. Okey.
ambil masa untuk nak ni. Tapi fahamkan teknik yang anda dah ada sekarang ni, ada pecahan dia. Yang saya sentuh sekarang ni adalah cuma cycling market type. Jadi keadaan anda nak tunggu market type tu terbentuk dahulu. Okay? Tapi pada masa yang sama kita akan ada trading, akan ada swinging. Teknik 3711, kalau market mencanak-canak macam ni, dia tak dapat nak entry. Itu trading market type. Market yang swinging macam ni, dia tak dapat nak entry kecuali anda pergi dekat katalah indices tengah swinging ya. Tengok ni. Kalau indices tengah swinging, anda tahu ini adalah fixed market type ataupun dollar dynamic. Anda trade dolar akan trading ataupun cycling. Nampak? Tu kita compensate kelemahan teknik cycling apabila market tak ada benda tu. But pergi dekat XM punya website, ada video-video dia. Badio Nizam. Panggil Nizam je lah. Panggil Zul, tak payah cikgu. Cikgu tu Kimi cikgu. Kimi boleh panggil cikgu Kimi. Saya panggil Zul. Okay. Pergi dekat website ataupun sesi Jawahir nanti, tanya dia. Ataupun paling senang, dekat XM tu, anda nampak tak live chat? Yes. Sebab nak orang sedar, kita sebenarnya kaitkan cycling market type. Nampak ada 4 market type ni. Okay. Pergi live chat, tanya kat situ. Macam mana nak download XM MT4 dekat PC? Kalau saya tip dia, satu saya nak kongsikan. Okey, dah tulis benda ni? Saya buang Handsome, kejap. Saya nak ambil gambar dulu. Sekejap Kimi. Panggil apa tadi Kimi? Handsome sahaja. Panggil handsome tak apa. Okey Kimi. Thank you Kimi. Tujuan dia adalah anda ada satu untuk dia kepada market type tau. Teknik ni adalah dia macam ada berniaga, faham tak? Orang berniaga kacang putih dengan cara franchise, orang yang berniaga kacang putih stall tepi jalan, orang yang jadi distributor kepada kacang putih, plan perniagaan dia tak sama. Orang yang buka kedai kacang putih, plan perniagaan dia tak sama. Cara anda berniaga ada musim-musim dia. Anda akan tingkatkan kos apabila musim dia kena. Market tu sesuai kepada dia. Sama. Faham tak? Itu yang kita cuba buat. Bukannya semua sama je. Sebab tu seorang trader yang bagus, sama ada dia follow satu teknik dan tunggu market type yang sesuai kepada teknik tu, ataupun demam, ataupun dia ada 4 different system untuk 4 market type yang berbeza. Dia ada 4 teknik untuk market type yang berbeza. Tu yang mahal dia bantap tu kalau nak tahu. Nak tahu mahal tak mahal, pergi website dia. Dia dah meninggal, ada tim dia. Simple, anda tengok teknik anda yang anda pakai, bilanya anda masuk dia pergi, anda masuk dia pergi, cantik. Bilanya anda masuk dia reverse. Market type tu jangan trade dia. Anda nampak market tu, ni memang tak guna. Sistem anda kata buy, dia pergi sell. Anda lain kali yang anda mirrorkan teknik anda. Faham tak? Kalau dia kata buy, anda sell. Market type tu nampak. Anda dah ada teknik sendiri lain. Faham tak? Ada tak bila anda buy? Teknik tu kata buy. Tekan buy, dia sell.
Tekan sell dia buy. Anda tengok market type tu. Okey, Anda buat teknik satu market type macam ni, ini memang ikut. Bila dia berlaku market type macam ni, dia mirror. Dah second. Yes, Kasyah. Macam ni. Anda jual minuman dekat stadium. Hari ada bola, full kan? Setakat BM petik jari. Kalau hari-hari ada bola, kalau anda jual air minuman lah. Tapi bila tak ada musim bola, anda buka juga kedai, bila tayar BM anda tadi tak ada bunga, nak tukar tayar pun lama fikir. Macam tu. Market sesuai macam orang jual kain. Kalau tak ada musim raya, kalau tak ada bukan musim raya, dia tercongok kat situ lah. 5 minit lagi, alamak. Boleh? Okey. Jadi apa market type yang sesuai kepada teknik anda? 3711 is basically a cycling technique. Ya. Elliott Wave adalah cycling teknik. Dia bukan trading teknik. Dia bukan swinging teknik. Bukan non-trading teknik. Wyckoff tengah-tengah di antara cycling dan swinging. Ada dalam-dalam dia ada trading. Depend pada teknik apa untuk anda masuk dalam Wyckoff. Wyckoff tu cuma cycle. Ada teknik yang dipakai untuk masuk dia. Elliott Wave tu cuma kepada mapping. Ada teknik untuk trade dia. Faham? Sama macam anda jual kain kan? Ada cara untuk kita jual kain. Masa raya, anda akan nak buka besar-besar. Masa tak raya, anda buka jualan online. Nah, sama-sama. Benda sama. Cara kita kepada market dia. Jenis market musim tu. Jadi, pertama sekali, teknik yang anda pakai, dia musim apa yang cantik kepada dia. Musim yang pergi je. Faham? Okey? Jadi saya akan sentuh, tetapi bukannya major kepada 4 ni. Nota-nota dia ada dalam siri pembentukan minda dalam Discord tu ada. Mana satu yang sesuai kepada anda? Teknik yang anda pakai sendiri sekarang. Ya? Yang saya sharekan dalam sesi kita adalah cycling teknik. Kalau saya nak cover semua ni, Ichimoku adalah swinging teknik. Swinging. Ichimoku. Okey, kenali teknik yang anda pakai sendiri apa sebenarnya. Boleh? Jadi, cuti-cuti ni, nombor 1, buat anda punya annual budget. Nombor 2, belief setting exercise. Nombor 3, anda punya jadual. Nombor 4, teknik yang anda dah ada. Tuliskan macam mana entry, macam mana exit, macam mana identify arah, macam mana manage. Teknik saya tak ada stop loss bang, jangan pakai. Simple. Nombor 5, market type untuk teknik anda. Kalau anda ada banyak teknik lagi bagus. Apakah market type untuk setiap 4 market type yang kita jumpa tadi? Ni orang yang mengkaji market type tau. Kita dah tak payah nak buat. Dia dah bagi tahu. Bertahun-tahun dia buat analisa tu. Kalau nak tahu lah, bukan dia seorang. Dia ada tim dia nak buat. Saya dah tengok macam mana spesifiknya. Lepas ni, tahun depan, saya akan masuk jugalah kini sistem quality number untuk setiap market type, untuk setiap teknik bagi market type tertentu. Anda ada 4 teknik tadi kan, contoh ada 4 teknik.
Untuk market type trading, apa performance dia? Untuk non-trading, apa performance setiap teknik tu? Ini kita dah cover sebenarnya, sebab saya tak mendalam. Okay, ini adalah pada second half of 2023. Second half of 2023. Ini adalah apa yang saya rancangkan. Slide-slide ni semua dah ada. Dah lama dah. 2014 dah ada. 2013 dah ada slide ni semua. Cuma saya nak atur grafik dia. Ada banyak kartun. Kartun-kartun. Dulu-dulu punya slide. Itulah dalam lagi bang. Dalam sangat pun tak guna juga. Orang tak dapat nak ikut. Jadi saya kena tarik handbrake sikit, slow-slow. Tapi dah nampak hala tuju anda kan. Kita dah pilih satu untuk cycling teknik dan apa prestasi dia dalam 4 market berbeza. Jadi anda nampak market macam tu, anda tahu prestasi dia macam tu, apa position sizing nak pilih. Faham tak? Kalau dia bukan market dia boleh je, masih boleh buat duit. Tapi dia bukannya kepada teknik. Teknik tu cuma benda, anda tahu dia tak perform dalam market berkenaan. Okey? Anda cuma tahu teknik tu je. Tak ada teknik lain, anda tahu satu je. Contoh. Okey? Ada satu teknik je. Jadi macam mana kita nak sesuaikan penggunaan equity? Macam ni lah. Anda jual kain. Bila bukan musim raya, anda tak buka lampu lip-lap 24 jam. Anda tak ambil DJ depan tu. Tak ada penari-penari gelek. Tu tak ada. Yes. Ini kunci dia. Bukannya teknik. Teknik tu cuma cara masuk market yang berulang. Teknik tak penting. Teknik tu cuma something yang berulang. Yang penting position sizing model untuk market type tertentu. Nampak? Dalam keadaan market macam ni yang tak sesuai ke dia, kita masih boleh pakai dia. Tetapi apakah risk reward yang kita nak pilih? Berapakah modal yang sesuai untuk setiap untuk capai kita punya R multiple yang kita nak. Ni akan cerita tahun depan. Ni benda-benda dia. Saya intro dulu. Kita target berapa R multiple untuk capai kita punya objektif. Ni benda-benda dia lah. Ini kunci dia. Bukannya teknik. Teknik dia cuma teknik je. Nampak? Tahun depan saya akan banyak sentuh benda ni. Instead of, sebabnya kita dah lalu ni. Then kita akan start buat benda ni. Boleh? Satu saya dah bagi tahu. Okey. Kita akan start pergi lain sikit. Ada Azni, ada Wani, ada Imran untuk cerita pasal market. Tetapi kita akan sentuh banyak benda-benda ni. Next level.